Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Hazian? Waalaikumsalam, khabar baik. Alright. Sihat, So Alhamdulillah. hari ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama. Jadi kepada rakan-rakan yang berada di platform hari ini di platform Facebook macam biasa, dan sekiranya ada yang selepas ni menonton di platform lain tu, saya ucapkan selamat datang ya. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jadi hari ini hari Sabtu, alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama. Dan hari ini kita ada seorang lagi rakan. Ada banyak kawan ya. Kita ada banyak kawan yang kita nak minta dia ceritakan pengalaman-pengalaman dia dalam pengurusan perniagaan, dalam kerjaya dan perkara-perkara yang melibatkan peluang-peluang masa akan datang. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Hazian, insya-Allah. Jadi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita petang ni yang berkesempatan, kita mohon bolehlah sharekan, dan insya-Allah kita dapat panjangkan lagi perkongsian hari ini bersama Puan Hazian. Jadi Puan Hazian ni dia ada banyak cerita panjang kalau nak kita dengar cerita dia. Tapi kita tengoklah kita tengok nanti macam mana insya-Allah. Tapi nak bagi background lah sikit. Sebenarnya Puan Hazian ni antara salah seorang yang saya orang kata tak adalah best friend. Dia pun bukanlah best friend saya pun. Tapi sebenarnya kita jumpa pertama kali saya jumpa Puan Hazian adalah di dalam program Academy for Women Entrepreneurs yang itu, dan daripada situ saya lihat bahawa ada banyak perkara yang menarik lah yang Menarik. ada sisi lain yang kita boleh dengar dan kita boleh ambil yang mana-mana baik kita ambil lah kita boleh ambil pengajaran daripada pengalaman Puan Hazian daripada nanti kita dengarlah cerita dia. Jadi untuk manfaat bersama lah untuk manfaat bersama mungkin Puan Hazian boleh mulakan sikit lah, boleh ceritakan sikit apa sebenarnya yang Puan Hazian buat sekarang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Hazian Ghazali, founder pada Bibat Sani. Kau nak cerita apa yang saya buat sekarang ni, ini adalah perniagaan saya lah, Bibat Sani. Tapi kalau nak ceritakan bagaimana saya terlibat dalam Bibat Sani memang panjang ceritanya. Cuma latar belakang saya ni bukan dalam bidang usahawan. Latar belakang saya dalam bidang perundangan. Oh, Saya dulu maksudnya Puan Hazian sebelum ni memang in practice legal seorang lawyer, memang dalam jurusan undang-undang, pernah praktis legal, dan selepas dalam 6 tahun praktis tu saya dapat pula rezeki untuk menjadi seorang pramugari. Saya pramugari di Middle East lah, di Abu Dhabi sepanjang 2 tahun. Saya punya experience untuk sebagai stewardess tu sepanjang 2 tahun je lah, sebab kontrak ni bukan dengan airlines tu, kontraknya dengan mak saya. Mak saya cakap kalau you nak pergi jadi stewardess 2 tahun je, then you balik. So I just waktu tu memang kita nak explore the world lah kononnya kan. So jadilah stewardess. Lepas tu balik ke Malaysia, saya masuk balik legal world lah, tapi bukan dalam practice, tapi dalam satu company. Dan kemudiannya saya mendirikan rumah tangga. Bila dirikan rumah tangga tu, fokus saya ketika itu adalah untuk build my family. So sebab kita kahwin lambat, kita kahwin umur kita 34. So waktu tu memang kita punya fokus macam okay, I need to settle with other family unit. So bila saya dah buat decision macam tu, saya jadi housewife lah. Saya dapat anak pertama, saya masih lagi housewife. Dan waktu tu memang banyak isu macam tak ada maid. Memang tak ada maid lah sampai sekarang, ada ibu yang dah tua. So kita kena take charge of kita punya domestic issue semualah. So bila masuk anak kedua, saya cakap husband saya, I have to do something. Kalau tidak nanti I tak buat apa-apa kat rumah kan. Waktu tu pun dah memang macam-macam dah try business ni, tapi it's not something yang I commit. Dan ketika umur anak saya 2 tahun, saya start ambil master in law. Kononnya nak balik kepada legal, baliklah. So graduated master dalam perundangan LLM, specialized in corporate. Dan lepas tu kononnya nak mencari balik kerja dalam bidang perundangan ataupun jadi lecturer. Tapi waktu tu saya fikir macam I need a flexible time. The flexibility of time tu saya perlukan.
Sebab fokus saya pada ketika itu, dan even now prioritinya adalah anak-anak. Okey. So saya carilah, kita nak kerja 9 to 5. Maksudnya komitmen ni kena perlu diberikan pada kerjaya kan. Saya Betul. waktu tu saya dah cakap saya perlukan mana yang fleksibel. Dan pada ketika itu juga saya dapat peluang dengan Bibats ni. Bukan dengan Bibats, maksudnya waktu tu jaga anak-anak, saya dapat satu formulasi untuk berikan anak-anak snack yang sihat. Kita kan mak-mak, kita jaga pemakanan anak kita. Kita tak nak dia makan benda yang tak sihat, kita tak nak dia makan banyak gula. You know, pada ketika itulah saya dapat formulasi untuk madu dengan extract berries. Dan waktu tu bila saya bagi anak-anak saya, diorang suka. You know, madu is something very good kan. Cumanya tidak, waktu ketika itu saya rasa tak banyak dieksposkan kepada madu untuk anak-anak. Madu tu selalunya dikaitkan dengan orang dewasa, wanita, you know. So waktu tu lah saya start lah mula dengan buildkan the brand Bibats tu. Jadi maknanya daripada pengalaman kerjaya di peringkat awal kan, kemudian dengan apa orang cakap pengalaman melanjutkan pelajaran dalam satu tahap lagi, apa sebenarnya yang menyebabkan macam Puan Hazian rasa ini yang nak dibuat? Yelah, kita kata kita nak flexibility tu satu kan. Kita nak flexibility tu satu. Tapi at the end of the day kan, sebenarnya waktu tu lah, mungkin kalau boleh reflect sikit Puan Hazian boleh share sikit kan. Apa yang menyebabkan akhirnya bertekad untuk jadikan ni sebagai satu orang kata aktiviti yang nak dikomersialkan? Satunya sebab produk tu memang bagus. Saya dapat formulasi tu memang pure honey dengan berries. So benda yang bagus, saya rasa ketika itu saya perlu share dengan orang. Dan memang waktu tu kita tak ada company semua lagi. Cuma kita ada bahan produk tu saja kita nak commercialize kan. So waktu tu saya rasa macam memang intention saya untuk createkan awareness dan educate, you know, parents dan juga anak-anak untuk tahu kebaikan madu ni. That was my pure intention ketika itu. Dan saya selalu percaya kalau you ada brand yang bagus, brand yang menarik, ia akan menarik minat orang. Dan juga brand itu perlu berikan value yang bagus. Maksudnya value yang kita nak sampaikan dengan Bibats ni, satu ialah pemakanan anak-anak. Maksudnya all mothers tu, dia memang menitik beratkan pemakanan anak-anak. You know, sekarang ni kan, sebab waktu kita mula-mula start dengan Bibats ni, kita banyak masuk sekolah. So waktu ketika kita masuk sekolah tu, kita dapati ada anak yang tak sempat nak breakfast, ada anak yang makan, minum benda-benda bergas, air bergas. So benda-benda tu macam nampaknya macam petty, macam kecil, tapi sebenarnya tidak. Macam anak-anak saya pun sampai hari ni tak minum air gas. Umur dah 7-9 tahun kan, diorang tak erti nak minum air gas dan diorang tahu kalau minum air yang bergula tu, lepas tu kena minum air putih. Okay. So memang niatnya memang untuk create this awareness pasal kebaikan madu untuk anak-anak. That was the start of it lah. Jadi kalau ikutkanlah daripada apa orang cakap, kalau ikutkanlah daripada yang saya dengar dalam tempoh 10 minit kan Puan Hazian share ni, sebenarnya Puan tak ada pun contohlah, maksudnya Puan Hazian you don't tak ada satu keperluan mendesak pun. Kalau ikutkan tak ada keperluan mendesak untuk Puan mulakan satu orang kata perniagaan. Sebab kadang-kadang kan orang mulakan perniagaan kerana antaranya katalah untuk membantu ekonomi keluarga kan, untuk meningkatkan apa orang cakap pendapatan keluarga, salah apa yang biasa kita dengar. Jadi kalau macam dalam konteks Puan sendiri, bila Puan kata sebenarnya tujuan asal tu untuk educate, untuk create awareness, jadi apakah sebenarnya yang dilakukan sampai sekarang ini adalah satu aktiviti yang betul-betul kita kata boleh dikomersialkan dan viable? Maksudnya bila buat tu ada return lah. Jadi adakah dia macam itu atau macam mana? Dia macam waktu mula-mula saya nak mula berniaga ni, saya memang terfikir. That time it was like, okay, kalau kita dah berkahwin,
husband kita bekerja, maksudnya dia mempunyai pendapatan yang tetap. The risk untuk kita untuk masuk kepada dunia usahawan tu kiranya untuk pendapatan keluarga tu kiranya lebih less risk. Sebabnya suami kita mempunyai pendapatan. Tapi sekiranya ketika itu suami saya pun katalah tidak mempunyai pendapatan tetap, mungkin saya tidak akan teruskan buat bisnes ni. Mungkin saya perlu mencari satu kerjaya yang tetap. So pada ketika itu rezekinya husband memang sampai sekarang pun mempunyai pendapatan tetap. Saya mempunyai pilihan sama ada untuk mempunyai kerjaya atau membuat perniagaan. Dan oleh sebab saya opt untuk memberi tumpuan kepada anak-anak, maksudnya macam saya kata tadi nak ada flexibility of time. So saya memilih untuk buat perniagaan. Cumanya pada ketika itu kita kan bukan ada background business. So kita duk seronok, kita nak capai apa? Maksudnya kita nak niat kita waktu itu untuk kita nak cakap ke orang madu ni baik untuk anak-anak, kita nak masuk sekolah, kita nak bagi parents tahu apa bagusnya madu ni untuk pembesaran anak-anak dia, apa keburukan gula putih. So that was the intention. Tapi sepanjang kita dalam perniagaan ni, banyaklah dia punya liku-likunya. Nak jadikan satu company tu sustain tak senang. Betul. Tak mudah. Branding lagi lah. Branding is something very expensive. Untuk mendapatkan satu. Dia ada dua benda. Sama ada you nak cepat ataupun lambat. Kalau katalah you masuk satu business tu, you nak jual produk, you nak cepat. You buat agent system. You viralkan, you jadi satu trending, memang cepat. Benda tu memang cepat. But that depends on you whether you want to choose that kind of business model ataupun you nak choose something yang memang you fokus kepada brand dan brand value. Macam saya memang fokus kepada brand dan brand value. Maksudnya kita pada awalnya memang kita masuk ke sekolah, kita tak ada agent semua, kita tumpuannya adalah untuk that create awareness. Even kita masuk expo ke, kita masuk, kita buat booth dekat, malls ke apa, kita memang nak face to face dengan orang untuk kita sampaikan kebaikan. Waktu tu tak adalah digital sangat. Waktu tu kita more to offline punya marketing lah katakan. Betul. Tapi bila 2020 hit, yang pandemic tu, we are forced. Walaupun waktu tu kita dah plan untuk 2020 punya perancangan, kita nak buat tu, kita nak buat ni, then bila pandemic hit tu, kita had to totally shift to digital. Kita tak bolehlah buat event lagi. Kita tak boleh jumpa budak-budak lagi. Macam saya memang suka masuk sekolah, kita bagi aktiviti kat budak buat storytelling, kita buat competition, scavengers. Tapi bila pandemik tu tak boleh buat, so kita memang had to shift into totally digital marketing. Dan sebenarnya is a good Allah tu kan dia tujukan kita ke arah mana yang betul lah. Walaupun kita ingat nak buat event, tetapi sebenarnya kalau nak buat event, dia mungkin tidak boleh sustainkan the company. Okay, daripada yang awal sampai sekarang sehinggalah everybody is forced to go digital ni kan. Daripada awal pengalamannya sampai sekarang, apa sebenarnya kalau ikutkan sebab contohlah kalau kita ada satu macam Puan Hazian bawa satu produk madu kan. Mungkin dia juga relate ataupun kita boleh juga tengok kalau mungkin kat luar sana ada ramai kat luar sana ada idea-idea mungkin ada produk-produk lain juga yang kita kata apa sebenarnya cabarannya kalau kita nak brandkan tu. Kita nak build that brand. Jadi saya yakin macam Puan Hazian sendiri bukanlah ada kilang. Maksudnya we don't own the manufacturing company ataupun manufacturing plant ke, kita tak own pun tapi that's not the business model lah. Jadi kita build kita punya produk tu, mungkin produk tu sebenarnya dihasilkan oleh pihak lain tapi of course lah formulasi maksudnya kandungan apa dalam tu memang
itu dah dipegang oleh kita. Jadi sepanjang daripada pengalaman Puan kan, apakah sebenarnya antara cabaran? Katalah kalau contohlah, saya rasa saya pun ada idea lah. Saya pun ada idea. Saya pun ada produk yang saya tahu bahawa manfaat dan saya pun nak bangunkan tapi dengan jenama saya sendiri. Jadi mungkin Puan Hazian boleh kongsi apakah antara cabaran yang kita perlu bersedia nak hadapi apabila kita kata kita nak bangunkan, kita nak pasarkan melalui penjenamaan kita sendiri itu. Satunya, kalau penjenamaan sendiri ni, satunya is your mindset lah. Mindset. Bersedia ke tidak untuk jadi usahawan. Kadang-kadang kita seronok sendiri je nak jadi usahawan ni, kita nampak kita punya brand, kita berangan kan. Tapi sebenarnya produk kita tu orang nak ke tidak? Kita walaupun benda tu kita rasa macam sedap lah, best lah. Tapi orang kat luar nak tak? So sepanjang dalam saya melibatkan diri sebagai usahawan, banyak benda saya belajar. Saya dalam satu industri yang very highly competitive. Sangat-sangat kompetitif. Betul, sebab semua banyak, kalau tanya saya pun saya kata ada banyak produk yang berasaskan madu kat luar sana. Jadi banyaklah, maksudnya sampai ke tahap mungkin kita kata banyak sangat apa benda ni, beli je lah apa-apa pun kan. Daripada sekecil-kecilnya brand tu, daripada orang asli punya madu ke sampailah yang besar, giant company yang besar tu, kita punya competitors. Tapi itulah, bila kita ada produk, katalah kita nak pasarkan, mungkin pada permulaannya you boleh validatekan produk tu. Sama ada orang suka ke tak, mungkin jual pada kita punya jiran tetangga dulu. Tengok mungkin daripada situ kita boleh tahulah produk ini menarik ke tidak, ada orang suka ke tidak. Dan kalau you nak produk yang katalah makanan, sekarang ni banyak orang jual makanan. Sebab ketika pandemik ni kan semua orang nak mendapat extra income. The one industry yang memang banyak orang akan masuk adalah F&B. Dia akan masak dari rumah, dia akan masak ni. Tapi kalau you rasa produk itu bagus, why not? Cubalah. Berani cuba. There's no such thing as a guideline yang you kena buat ni baru you tahu you ni. Tak, you kena sendiri cuba. Sebab sebagai usahawan ni, it's not just your product. It's mainly also sebab you sebagai seorang usahawan tu, you boleh tahan ke tidak. Pada ketika inilah pandemik ni daripada tahun 2020 sampai sekarang ni adalah saya rasa satu tahap atau satu masa yang paling mencabar untuk semua usahawan. Kecuali kalau produk diorang yang memang diingini ketika ini. So you kena, maksudnya kalau katalah macam kita nak try lah produk ni bagus. Try, just try. Maksudnya berani mencuba tu. Kalau you tak try, you tak tahu. Tapi cuba dalam skala yang kecil. Cubalah dalam skala kecil dan kemudian diperbesarkan. Dan kalau you tahu benda tu boleh dimarketkan dan mungkin you akan besarkan, you dapat, kalau makanan mungkin you akan ada central kitchen, kalau produk mungkin akan cari kilang untuk untuk menghilangkan produk you. So kita cuba. Kena berani cuba. Dan sama ada benda tu jadi ke tidak, that depends on the consumer punya ni lah. Sama ada diorang suka atau tidak, sama ada benda tu memberi manfaat atau tidak. Okey, kalau macam dari pengalaman Puan kan, saya rasa ada advantage jugalah sebab Puan ada legal background. You have that flair kan, you have that flair to understand about legal matters. Jadi nak tanya juga, jadi bila kita kata kita nak bangunkan kita punya produk sendiri kan, lepas tu kita nak bangunkan jenama kita dengan penjenamaan tu, jadi produk tu mungkin produk yang sama, memang dah ada kat luar sana jenis produk tu, tapi kita nak bangunkan dia, kita nak pasarkan dia atas jenama kita sendiri. Ini satu perkara lagi mungkin kalau Puan boleh kongsikan berdasarkan pengalaman Puan lah kan, sebab sekarang ni terutamanya sekarang banyak rakan-rakan usahawan dalam bidang servis terutamanya bidang servis sebab yang badly hit lah yang terkesan banyaknya ni sebenarnya memang bidang servis, tetapi banyaklah industri lain pun terkesan. Jadi ramai yang saya lihat rakan-rakan di luar sana mereka terpaksa juga ubah business model masing-masing. Jadi antaranya ada yang bukanlah bertukar, maksudnya dia dah perlu untuk mengeluarkan produk.
mengeluarkan produk. Sebab bila servis tu biasanya kita serve face to face dengan klien. Jadi bila tak boleh nak face to face dengan klien, kita akan ada online punya online punya medium. Jadi bila online punya medium dia tak cukup. Jadi kena support dengan tangible ataupun kena support dengan something yang produk yang boleh boleh pelanggan tu dapat lah kan. Jadi dia bergantung kepada servis jugalah. Kalau macam legal firm tak boleh lah kan, dia tak ada. Tapi kalau servis-servis lain macam education kan. Jadi ramai juga sebenarnya yang dah mencuba. Macam Puan tadi dah sebut kan, mindset kita, kemudian kita validate, kita cuba. Jadi bila dah cuba tu, ada tak perkara-perkara lain yang perlu kita pertimbangkan bila kita dah cuba? So what's next? So kalau cuba, lepas tu what's next? Mungkin daripada pengalaman Puan ni dah berapa tahun mulakan BBuds ni kan. Macam mana yang Puan tengok lepas validate tu dan Puan yakin, then you are confident, okay, this is it, I will move on. Macam tu. Dia bila dah cuba, what's next kan? Tu orang usahawan ni dia kena kreatif. Dia kena kreatif. Maksudnya you ada produk. Dan okay, kalau you kata dua industri, industri produk dan industri servis, sebenarnya industri produk ni memakan kos yang lebih tinggi because you kena ada advancekan duit dulu untuk adakan satu-satu produk. Betul. Kalau servis industri, you tidak perlu memodalkan produk. So Betul. itu adalah perkara yang you kena tahu dan you kena ambil tahu. Sama ada you sanggup untuk mengeluarkan modal yang besar untuk mendapatkan satu produk dan menjual. Bila dah dapat produk, you nak menjual, you kena ada marketing cost pula. So benda macam tu kena ambil take into account. So next, kalau you kata bila you dah jual produk, you dah cuba sama ada benda tu laku ke tidak dan you nak sama ada you nak move on ataupun tidak, you tengok industri yang you masuk tu. This one I dapat daripada one of the mentors dengan Nila. Maksudnya dalam industri, adakah industri you tu berkembang? Kenapa saya stay dalam industri madu? Walaupun orang kata benda tu sangat kompetitif. Betul? Bagi saya, niat saya, satu sebab produk madu ni adalah memang saya banyak manfaat. Tugas saya untuk mendapatkan benda yang pure. Sebab saya sebagai seorang ibu, saya nak anak-anak saya makan madu, saya juga nak pasarkan madu yang pure. Sebab dalam industri madu tu, apa masalah dia? So macam apa masalah dia? So macam you juga, bila you nak jump into that industry, you tengok dalam industri tu apa masalah dia. Orang dah ramai dah jual. So apa masalah yang boleh you selesaikan? So dalam maksudnya dalam macam saya, masuk industri madu ni, salah satu masalahnya orang ramai sangat skeptikal dengan nak dapatkan madu pure. Pure honey tu. Betul ke madu ni pure? Saya pun mengalami benda yang sama. Waktu mula-mula, sebelum ada BBuds ni, saya nak cari madu tu pure tu ke tidak, saya punya mindset selalu waktu ketika itu, kalau ada imported, mestilah madu tu pure. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Bila kita dah masuk dalam industri tu, baru kita belajar. So benda macam tu kita kena pelajari industri tu. Bila you sama ada you nak move on atau tidak, you kena belajar industri you sendiri. Kalau F&B jenis yang macam mana? Adakah home base ke? Atau you nak buka food truck ke? Ataupun you nak jadi caterer ke? So apa benda yang you nak fokuskan? So kalau katalah you memang daripada service industry tapi you nak bertukar kepada, you nak pivot business, service industry tu tak boleh dikreatifkan lagi ke? Sebab sekarang ni semua online, contohnya online. Apa benda yang kita boleh? Salah satu benda yang I rasa I belajar dalam bidang usahawan ni, kita tak boleh tengok bisnes kita macam tu tau. Produk kita macam tu. Kita kena tengok produk kita macam ni, apa dekat cabang-cabang mana yang kita boleh masuk. Macam saya buat madu BBuds, tapi saya kaitkan dengan also education. Saya suka masuk ke sekolah, masuk ni. Dan dalam saya punya business plan pun ada education part of kita punya business model yang akan datang. Tapi because the pandemic kan. So sama ada you nak teruskan ke tidak, you study the industry. Berbaloi ke tidak untuk you teruskan. Be creative. Tengok you boleh collaborate tak dengan orang-orang lain. Contohnya kalau you florist. You tak semestinya jual bunga saja. You collaborate lah dengan orang yang buat hamper. You collaborate lah dengan orang yang buat catering.
orang buat catering dia nak catering ataupun benda yang dia nak hantar tu mungkin nak nampak lagi cantik. Those kind of thing kena kreatif sikit. So I rasa sekarang zaman memang you kena berubah-ubah sebab consumer dengan customer behavior kita sekarang ni memang tak boleh kita predict. Sebab satu keadaan ekonomi kita, satu keadaan sekarang orang tengah ramai yang tengah stres, ramai yang tengah berhadapan dengan perkara-perkara yang kebanyakannya negatif. So kita business owner ni macam kita nak match our product dengan keadaan tu. Macam katalah saya jual madu. Kalau orang sekarang ni kalau dia rasa benda ni necessity ke dia nak beli? Perlu ke dia beli madu? Dengan keadaan ekonomi macam ni perlu ke? Mungkin tak perlu. Tapi macam mana saya seorang business owner nak cakap sebenarnya perlulah benda ni. Sebab ketika mana susah punya, makanan sihat tu perlu untuk anak-anak. Makanan sihat tu perlu untuk diri kita. Immune system tu perlu untuk kita. Dalam keadaan macam ni. So sama juga bisnes you. Macam mana bisnes you boleh manfaat customer atau consumer you ketika ini. You have to be creative dan kena jumpa ramai usahawan lain. Tak boleh buat seorang-seorang. Itu yang I belajar lah. Tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh buat seorang-seorang. Okey, kalau kalau kita dengar daripada apa yang Puan cerita tadi kan, saya nampak juga ada satu orang kata ada satu bahagian di mana kita kena sentiasa berhubung. Kena ada connection tu. Jadi kalau macam Puan sendiri kan, bila Puan tengok ni, dari segi pengalaman Puan, apa antara, mungkin ada pengalaman yang tak seronok lah kan. Jadi daripada awal hari tu sampai sekarang, kalau ada yang boleh diceritakan kan, mungkin yang tak seronok ke, yang seronok ke, mungkin ada satu yang sesuai untuk dikongsikan supaya rakan-rakan katalah ada yang sama-sama mendengar dan juga sedang dalam usaha nak membangunkan jenama sendiri dengan orang kata formulasi ataupun idea kita sendiri kan untuk keluarkan satu produk, walaupun sebenarnya produk tu mungkin dah ada banyak kat luar sana ataupun memang produk tu kita tak produce pun tapi kita nak jual, kita nak pasarkan dengan jenama kita. Jadi mungkin ada pengalaman yang mungkin boleh share lah. Yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Sebagai panduan. Benda tu jadi macam kita punya pengajaran lah. Macam saya sendiri kan waktu mula kita buat ni memang kita ada satu kilang yang kita hantar untuk produk kita. Tapi kita dapati kilang tu tak very supportive. Tak sangat supportive, kita nak dapat halal certificate pun susah sebab yang kena dapatkan halal certificate tu kilang. Kita ni, kita ada jenama kita nak pastikan kilang kita tu memang ada halal certificate-nya. So dalam masa saya buat perniagaan ni, bila tak ada halal tu dia agak susah, bukan susah lah, kita nak penetrate the market kan kena ada halal. Betul. That's one thing yang kita ni lah, yang mana usahawan lain yang dalam yang dengar ni, the first thing kalau you dalam industri makanan ke ni, dapatkan halal. Benda tu memang something yang untuk develop trust consumer kita. So dalam 3 tahun pertama memang saya sangkut sebab saya tak jumpa kilang yang boleh bantu saya untuk keluarkan formulasi saya ni dengan benda yang quality yang sama atau lebih bagus. Dan ketika itu bila tak dapat support, so banyaklah problem dia, cost-nya tinggi. Kita pun terikat dengan supplier kita. Maksudnya supplier kilang kita tak boleh move forward sebab belakangnya tak support. So waktu ketika itu saya rasa macam ya Allah, kalau bukanlah ni jalan untuk saya teruskan, let me quit. Kalau benda ni terlampau susah sangat nak dapat halal pun susah. Alihkan rezeki di tempat lain lah. Mungkin ada tempat lain yang lagi bagus untuk saya dapatkan beri manfaat semua ni. Tapi dan ketika itu saya jumpa dengan satu kilang lain. Dan kilang itu dia siap, dia ada halal, dia GMP, HACCP, semua complete. Dan dia sangat-sangat membantu.
Kalau didengar ni dia tahulah siapa dia kan. Dia sangat-sangat membantu dan sangat-sangat very supportive, dan saya rasa lega lah, kita bila kita tukar kilang tu, dan kita have to jaga relationship tu. Hmm. Relationship kita dengan supplier kita, bukan Betul. saja relationship dengan customer of course lah, tapi dengan supplier kita pun kena jaga juga. So bila dah Hmm. supplier tu, bila dah diubah dari supplier, maksud kita dah ada kilang yang betul, sekarang pun dah dapat halal, alhamdulillah kita dah ada halal certificate, dan kita boleh move forward. Waktu saya dapat kilang baru tu, waktu tu juga kita dapat banyak peluang lain. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab Hmm. mungkin niat kita kan, bila kita tak betul daripada pangkalnya tak betul, bila kita nak masuk sana sini susah. Tapi bila saya dah ubah kilang tu, saya dapat banyak peluang, bekerjasama, sebab kita online kan. Hmm. Tiba-tiba dapat email daripada Visa untuk Hmm. masukkan produk Hmm. dalam dia punya merchant partner. Kita dapat Okey. daripada JD.com. Kita dapat macam-macam lah. Maksudnya kita dapat pula spotted untuk jadi run into the Best Pure Honey Award, dan kita menang pula. So rezeki-rezeki itu datang kemudiannya. Mungkin bila kita dah betul daripada awalnya, dan benda tu dipermudahkan lagi. So itu adalah antara Ah. cabaran yang saya sendiri experience lah. Tak semua yang ada cabaran macam tu. Tapi yang Hmm. pentingnya ialah hubungan dengan supplier, dan supplier kita pun kena jaga hubungan dengan customer diorang. Rezeki Hmm. customer tu kita tak tahu. Kita tak tahu rezeki customer tu macam mana. Mungkin dia lebihkan rezeki kepada kita. Kita tak tahu, sebab rezeki tu Allah yang bagi. Kita Hmm. kita jalankan aja tugas kita kan. Jadi kalau macam daripada awal Puan cerita asalnya ideanya datang daripada keperluan seorang ibu kan, tengok keperluan pemakanan anak-anak. Jadi daripada awal hari itu sampai sekarang, adakah memang Puan rancang untuk grow tu, membina jenama tu, untuk grow dia tu sekali dengan the growth of the people. Maksudnya adakah daripada situ memang Puan ada tim yang makin lama makin banyak, atau dia masih boleh dijalankan dengan keadaan orang kata tim yang kecil saja? Dia perlukan ramai ke? Maksudnya kalau nak buat ni perlukan ramai orang ke? Perlukan macam banyak staff ke? Macam mana? Kalau secara realistiknya, ketika ini kita tak perlu ramai sebab kita kena Ah. jaga kos. Ah. Tapi dalam perancangannya kita perlu ada perancangan untuk tambah tim kita. Salah satunya is actually untuk kita perbanyakkan employment kan. Kalau kita boleh hire more people is better for the economy. Tapi pada ketika ini kita memang minimizekan, sebab bila kita dah digital, kita basically online sahaja, tidak memerlukan tenaga yang lebih. Macam dulu waktu kita buat events, kita perlu tenaga lebih, dan saya banyak hire part timers waktu tu. Kalau kita masuk, kalau kita masuk sekolah ke, kita masuk events ke, kita hire part timers daripada students yang tengah cuti ke apa, kita ambil diorang. Dan kita at the same time kita educate orang. Even sekarang ni dalam tim saya, kita memang ada yang anak muda, the young ones, yang saya sendiri nak train orang jadi tahu selok belok, bukan sekadar buat kerja je. Tahu perkara-perkara benda yang kita nak perlu tahu dalam satu company tu. It's not just about selling the product. It's everything about, it's not just about selling the product. You kena tahu to build a company tu macam mana. Apa structure company tu. Sendirian Berhad tu apa dia punya konsep dia. Dia ada director, ada shareholders. Itu adalah benda-benda yang yang selainnya daripada menjual sahaja. Menjual tu is about sales and marketing. Menjual tu sales and marketing punya, tapi di belakang tabir tu juga ada operasi, ada legalnya, ada accountsnya. So benda-benda macam tu adalah yang kita boleh share dengan tim kita biar dia orang tahu. Tapi ada juga yang kata kalau you bagi tahu banyak sangat nanti diorang quit. Bila diorang berhenti, diorang bawa benda tu bagi saya is rezeki lah. Walaupun kita dah bagi, katalah kita dah bagi diorang ilmu semua, tiba-tiba satu hari kata Puan Hazian tak boleh lah, saya kena berhenti. Itu ada rezeki saya sampai setakat itu je lah. Mungkin Allah nak bagikan lebih baik. Tapi kalau buat masa ni, insyaAllah kalau tim saya tu diorang memang
saya sayang lah kat diorang. Diorang ni memang saya sayang kat diorang sebab diorang tahu nak buat apa kan. Diorang boleh ketengahkan kita punya produk dan sebagainya. So memang dalam perancangan kita nak kembangkan. Actually kalau ikut perancangan banyak untuk. Dan kalau macam Puan Min kata sebab kita background kita legal, banyak benda yang kita tahu. Kalau bagi saya seorang lawyer itulah paling susah nak jadi usahawan. Sebab seorang lawyer ni dia sangat detail. Nak buat ni boleh ke tidak? Okay. Nak kena tahu kalau orang usahawan yang dia bulldoze je, jadi tak jadi lantak belakang kira, kita jual dulu. Macam saya nak jual tu, boleh ke tak dia punya label ni okey ke tak, sengit ke tak, ni ke tak. Dia sangat lambat sebenarnya. Dia jadi sebab dia detail, dia nak tengok semua ni comply ke tidak. Comply ke tidak. Betul. So Okay. dia tu adalah antara yang saya rasa setback sebab dah train macam tu kan. Tapi walaupun macam tu, maksudnya benda tu kita detail lah. Tapi lambat lah kita. Orang lain dah ke depan, kita macam alamak. Macam tu. Tu ada pengalaman yang yang saya boleh share lah. Dia kalau kita tengok sekarang kan, ada banyak keperluan untuk orang kata kita bangunkan satu jenama, tapi mungkin di bawah jenama tu ada pelbagai kepelbagaian jenis produk, ataupun orang kata satu jenama tapi di bawah jenama tu sebenarnya yang dibangunkan kepelbagaian jenis servis. Ada juga yang Puan cakap memang modelnya dirancang macam itu. Jadi kalau macam Puan sendiri, katalah Puan dah bangunkan B-Buds ni kan, adakah rancangannya memang tertumpu kepada honey saja atau macam mana? Okey, B-Buds ni memang untuk madu sahaja buat ketika ini. Maksudnya perancangan kita bukan setakat kita keluarkan pure honey yang dengan ekstrak buah-buahan, tualang. Mungkin satu hari nanti kita boleh bawa masuk pula manuka honey yang dibawa jenama B-Buds. B-Buds tu sendiri untuk honey. Tapi dalam company tu, dia tak semestinya madu saja. Dia boleh ada B-Buds, dia boleh ada produk lain. Mungkin produk lain dengan brand lain. Tapi B-Buds ni memang sebab dia pun, B-Buds tu kan nampak si lebah tu kan. So dia memang kaitannya dengan madu lah. Perancangannya adalah sebegitu. Maksudnya kalau boleh kita nak jadi preferred and trusted honey brand dekat Malaysia ni. InsyaAllah preferred and trusted honey brand untuk brand B-Buds. Tapi kalau secara overall besar untuk company tu, kalau ada peluang untuk build another brand untuk produk lain, kita boleh buat. Maksudnya kita duplicate lah apa yang kita dah belajar selama 5 tahun ni kan. So kita mungkin another brand tu taklah sesusah yang kita nak build brand B-Buds ni yang daripada industri yang sangat kompetitif, industri yang sangat orang skeptical, orang kita nak bagi madu tu semua macam alamak ni ori ke tak ori, benda macam tu kita hadapi kan. So mungkin bila kita build another brand, it'll be something yang mungkin lebih mudah lah, mungkin lah, insyaAllah. So B-Buds ni memang untuk madu, tapi kalau tengok dalam kita punya website, kita banyak collaborate. Kita akan berkolaborasi dengan banyak brand lain juga. Maksudnya kalau kita beli madu ni, kita boleh dapat kupon kod untuk produk lain. Kita website tu apa nama website tu? www.bbudzhq. BEEBUDZHQ.com. Okey, nanti kita boleh tengoklah dekat sana apa yang ada. Okey. Tu antara perancangan kita lah. So back to the question, sama ada untuk madu ke saja, memang dalam kita punya vision tu, B-Buds ni adalah untuk jadi preferred and trusted honey brand di Malaysia. Antara perkara yang menarik ni sebenarnya, saya lihat apa yang Puan Hazian ada adalah satu idea biasa. Bagi saya dia bukanlah satu benda yang macam complicated sangat kan. Kita kata okey, madu dengan ekstrak buah-buahan,
apa yang kita nak bawa ni sebenarnya kita semua mungkin ada kepelbagaian idea-idea tau. Kita ada idea-idea sama ada dalam bentuk produk yang kita nak hasilkan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Tapi kita tak nampak yang perkara tu kalau kita put effort, kita work on it dan kita boleh jadikan dia sebagai satu idea bisnes yang kita boleh jalankan. Jadi daripada situ sebenarnya itu antara perkara yang saya sebut sebagai satu pengalaman dan perjalanan yang bagi saya adalah satu perkara yang unik. Sebab orang lihat, orang selalu cakap kan, alah kita mak-mak kan, contohlah, alah kita mak-mak apalah yang kita buatlah apa yang kita boleh buat. Kerana bila kita ada mindset macam tu, sebenarnya kita limit kita punya potential. Betul. Betul. Jadi saya nampak sebenarnya ramai rakan-rakan yang ada kat luar sana, tak kira lah mak-mak ke bapak-bapak ke kan. Sebenarnya kadang-kadang kita ada satu idea yang kita rasa kecil ataupun kita rasa idea tu tak glamour ataupun kita rasa idea tu macam tak best je kan. Tapi sebenarnya kalau kita letakkan kita punya mindset, kita put effort lah, maksudnya kita fikir betul-betul macam mana nak buat, dia boleh jadi satu orang kata satu perusahaan yang kita boleh jalankan dan kalau kita nak kita boleh kembangkan sebagaimana yang kita rancang. Jadi itu sebenarnya yang saya nampak apa yang Puan Hazian buat. Itu yang saya kata Puan Hazian ada cerita-cerita yang menarik sebenarnya. Tapi mungkin tak semualah kan yang kita kata kita nak kongsikan. Tetapi kepada rakan-rakan saya rasa ada satu lagi perkara yang mungkin Puan Hazian boleh ketengahkan jugalah. Sebab Puan Hazian ada sebut tadi, tak boleh buat seorang-seorang. Jadi apa sebenarnya yang Puan buat yang membolehkan idea yang kalau saya dengar pun asalnya saya rasa ni biasa je kan? Yang macam biasa, maksudnya tak adalah yang macam fancy sangat, tak ada. Tapi bagaimana satu idea biasa tu, just an ordinary idea, just ordinary business idea, tapi kita boleh terjemahkan dalam satu penjenamaan yang betul. Jadi salah satu perkara tadi Puan ada sebut, kita tak boleh buat seorang-seorang. Jadi apa sebenarnya yang Puan buat, yang Puan cakap tak buat seorang-seorang tu macam mana? Okey, satunya tak buat seorang-seorang ni maksudnya kita punya own team dalam company kita. Itu confirm lah. Kita team kita yang kita boleh grow kan. Yang keduanya, kita sebagai usahawan ni, we are not expert in every area. Kita bukanlah expert dalam semua bidang. Saya mungkin expert dalam bidang perundangan contohnya, tapi saya tak expert dalam bidang sales and marketing. Saya tidak expert dalam bidang branding sebenarnya. Pada awalnya kita memang belajar. Tapi saya ni memang ada business network saya sendiri. Pada awal saya mula daripada 2017. So pada permulaan bisnes saya ni akhir 2016, memang idea dan validation of the product ni saya share dengan rakan usahawan saya yang lain ni. Kalau nak tahu nama saya boleh sebutlah namanya. Kalau nak tahu nama tu boleh. Saya memang ahli BNI Primera. So dalam BNI Primera ni kita ramai usahawan yang dari pelbagai bidang. Okey. Jadi maksudnya sebelum start lagi buat BBUX ni memang dah jadi ahli BNI ke macam mana? Saya sebelum buat start BBUX ni saya memang ahli BNI. Ketika itu saya bukan membawa perniagaan ini dalam kita punya business network tu. Kita bawa benda lain lah. Tapi the idea tu sebab kita kan dapat formulasi ni kita bagi anak kita rasa dulu. Lepas dapat anak rasa dulu, anak suka, kita pula macam bestnya benda ni kalau kita buat brand kan dia cantik-cantik, menarik untuk anak-anak. Dan all the idea dan validation tu saya share dengan rakan usahawan saya. Rakan usahawan saya BNI Primera ni diorang ada accountant, ada business coach, ada yang ID, grafik, untuk printer. So memang saya share dengan diorang, saya banyak juga brainstorm dengan diorang sebenarnya pada awal-awal tu. Dan channel mana saya nak masuk, macam mana saya nak buat event, saya belajar daripada diorang. So memang kalau kita usahawan ni, kalau kita jalan seorang-seorang susah sebab kita nak jadi kreatif tu kadang-kadang sebab banyak tekanan. Tekanannya kebanyakan dan selalunya adalah dari segi kewangan. So sometimes bila kita kewangan kita tu sangkut, kita nak jadi kreatif tu agak susah. Tapi bila kita berkawan, that is the reality of it lah. So tapi bila kita ada dalam kumpulan yang memang rakan usahawan yang sama mindset, yang very positif, yang boleh bagi you jalan, bagi you cara macam, kenapa you tak collaborate dengan dia ni? Dia ni buat, katalah dia ni buat baju kanak-kanak.
Kita bukan boleh berkolaborasi sebab kita punya target market pun adalah ibu bapa yang ada anak kecil. Maybe kita boleh collaborate. So that's another idea. So there's a lot of, especially pada ketika saat ini, waktu pandemik ni banyak usahawan yang macam very down. Sangat rasa lost. Dengan hutang, dengan ni tak boleh berniaganya. So you perlukan satu team yang supportive. Kalau you berada di dalam golongan kawan yang ketika pandemik ini mereka adalah orang yang bekerja tapi work from home dan dapat gaji, dia punya keadaan emosi tu lain dengan kita yang usahawan yang kena menggajikan orang dan kena berniaga. So kena ada dalam kelompok ataupun grup yang betul, usahawan-usahawan yang lain yang positif. Macam saya choose to be dalam BNI dan kumpulan saya dinamakan Chapter Primera, dan mereka ni semua sangat-sangat supportive dan seikhlas hati. Bila susah nak build trust antara usahawan ni kalau kita tak kenal. Jadi konsepnya bila kita dah ada dengan mereka ni, saya ada dengan mereka semenjak tahun 2017. Diorang dah tahu dah brand saya inside out. Macam tu lah contohnya. Diorang tahu lah saya kalau macam masalah saya dengan kilang dulu semua tu diorang tahu. Diorang pun benda-benda macam tu, dan saya bersyukur lah sebab saya jumpa usahawan-usahawan ni, dan saya punya nasihat pada yang kat luar sana, kalau nak buat bisnes tu cari mereka yang sama mindset dengan kita, yang boleh bagi kita tunjuk ajar, yang positif dan ikhlas. Kadang-kadang kat luar tu orang hanya take advantage. Ramai ketika ini take advantage. So kena hati-hati dan kena ada dalam golongan usahawan yang boleh berikan semangat, kata-kata positif. Mungkin bukan dalam segi monetary lah. Semua orang memang dalam kesusahan. Tapi apa yang perlu adalah kata-kata semangat, idea-idea yang bernas, apa yang perlu dilakukan. Kalau nak pivot, kalau nak pivot business you, apa business yang boleh dilakukan? Collaborate dengan orang bisnes macam ni. Contohnya lah, dalam kumpulan saya ada juga lawyer. Macam mana saya orang bisnes, orang madu ni nak collaborate dengan lawyer? Manalah. Macam mana? Mungkin saya boleh cadangkan, kalau you dapat klien, bagilah dia madu untuk sebagai dia punya gift. Contoh. Kan? Maksudnya kita boleh dalam kumpulan-kumpulan itu kita boleh berbincang dan mendapat idea yang lebih bernas. Itulah itu yang kita tak boleh jalan seorang-seorang tu. Kalau jalan seorang-seorang memang kadang-kadang kita tak jauh dah. Selain daripada business circle ni, kalau macam pengalaman Puan, adakah business partner juga diperlukan kalau dalam usaha macam ni? Of course, business partner memang diperlukan. Kalau kita, sebab saya cakap tadi, kita ni bukan expert in everything. Kan? Satu adalah dalam team kita. Dalam team kita adalah partner kita, kita punya staff kita, orang yang bersama dengan kita. Kalau di luar adalah kita dengan usahawan-usahawan. Tapi dalam team kita, business partner kita, dia expert dalam segi apa? Kita expert dalam segi apa? So kita kena perlu ada kita punya expertise tu perlu dimaksimiskan, diutilizekan. Macam partner saya ni, Puan Siti, dia memang into grafik. Yang bibat, logo semua ni memang dia yang buat. Dan dia seorang yang boleh translate apa yang I nak. I suka. Macam I selalu cakap, I nak macam ni, kalau katalah kita nak masuk sekolah, kita nak ada banner untuk sekolah kan. Buat banner macam ni, nanti bila I cakap tu dia dapat bayangkan apa yang I bayangkan. Dia boleh translate. Saya tak boleh translate benda tu. Dia boleh translate kan. Dan orang lain mungkin tak boleh translate apa yang saya nak. Maksudnya dengan partner saya tahu okay, kita nak buat macam ni, sekali dia keluar, betul. Saya pernah cuba banyak kali lah, dia pun pernah try. Dia bagi saya bagi dia assignment untuk buat satu poster tu, lepas tu dia bagi orang lain, dia tak cakap kat saya. Bila keluar tu, saya tahu tu bukan kerja dia. Dan saya tahu, dia pun tahu yang saya takkan approve benda tu. So the relationship tu kena kalau you ada partner, relationship dengan partner itu sangat penting. Maksudnya macam saya dengan partner saya memang kita dah perkenalan daripada usia 13 tahun. We are like sisters lah. Marah ke, kutuk ke, kita dah biasa dah. Memang kita parents kita kenal each other semualah. So memang dalam company tu uniknya itulah, kita memang macam adik-beradik lah kiranya. Itu hubungan dengan team kita. Hubungan dengan luar, you kena cari orang yang
betul mindsetnya, betul yang boleh support business you, yang mungkin dalam bidang lain tapi boleh memberi idea-idea yang lebih bernas. Hmm. Jadi kira macam-macam juga ni sebenarnya kan. Jadi kalau apa orang cakap, kalau ikutkan perjalanan tu kan, walaupun kita kata okeylah Bibats ni mungkin puan kata baru 5 tahun ke? 5 tahun ke? Ke lebih lama? Lebih dari 5 tahun lah, dalam masa tahun Ah, mungkin dah 5 tahun lah. jadi kita rasa macam baru lagi kan. Tapi walaupun baru macam tu sebenarnya ada banyak perkara yang dah dilalui. Daripada awal, daripada peringkat orang kata idea sampai validate sampailah sekarang. Jadi bagi saya ini adalah antara perkara yang boleh memberi kita idea. Sebab kadang-kadang kita rasa kita ada idea tapi kita rasa macam idea kita tu tak best. Idea kita tu biasa-biasa saja. Kita rasa macam mungkin bisnes kita tu tak boleh nak buat duit banyak kan. Jadi macam yang Puan Hazian sebut tadi lah, dia bergantung kepada tujuan kita, niat awal kita, lepas tu macam mana mindset kita kepada perkara yang kita buat. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Hazian, Terima sebab saya pun kasih. ada belajar banyak benda juga daripada yang Puan sebut ni. InsyaAllah. Dan Puan pun ada sebut juga tadi kan tentang beberapa perkara network. Sebenarnya saya sendiri open kepada semua idea-idea ni sebab dia adalah pilihan. Macam Betul. Puan sebut tadi, Puan pilih untuk bersama BNI. Jadi sebenarnya benda ni semua pilihan. Jadi terpulang kepada kita sendiri macam mana kita nak explore. Yang penting kita tahu yang mana yang apa orang kata bila kita dah commit, kita tahu apa kita punya tanggungjawab lah. Kita Betul. tahu apa yang kita perlu buat sebab kita tak boleh nak apa orang cakap mengambil saja, kita tak boleh jadi receiver saja kan. Betul. Jadi dalam keadaan itu ada banyak perkara lah yang kita boleh explore. Jadi akhir sekali Puan, ada tak apa-apa yang Puan nak kongsikan akhir sekali sebelum kita wrap up? Kongsikan daripada segi keusahawanan tu. Suka-suka tu kongsikan sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang wanita, you know, macam saya cakap tadi, pada ketika ini memang sangat mencabar bagi semua usahawan. So jangan kita rasa kita berseorangan. Kalau rasa down, rasa bisnes tak jalan, yakin yang rezeki tu Allah bagi. Itu satu. And walau macam mana pun keadaan kita ketika ini, it will pass. Maksudnya keadaan ini akan berlalu. So jangan terlampau, sebab saya pun kesian juga kalau sampai mental stress kan, maksudnya kemurungan, depression, dan itu memberi kesan kepada anak-anak kita. So benda tu tidak berbaloi kalau kita nak prolong. So be in control. Kalau you seorang usahawan, be in control. If you need to stop, pause. Fikir balik apa yang you nak buat. It's okay. Sebab rezeki tu memang Allah yang bagi. Benda ni pun memang Allah yang beri kat kita. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh pelajari, yang perbaiki ketika ini. So jangan risau, jangan macam terlampau stres sangat, cari kawan-kawan yang positif, jaga diri, jaga pasangan kita, jaga anak-anak kita. I think that one is one of the thing yang kita sebagai sebagai seorang wanita, sebagai seorang usahawan yang perlu lakukan. Kita ada tugasan kita kat dunia ni banyak sebenarnya. So kita inilah, kita perbetulkan niat kita. Itu sajalah saya rasa mungkin. Baik, insyaAllah. Terima kasih Puan Hazian. Jadi yang penting sekali kalau Puan cakap adalah tentang Puan cakap tadi kita punya rancangan tadilah, kita punya rancangan. Jadi saya pun setuju juga kalau kita kata memang kita perlu berehat sebentar, kita rehat dulu. Jangan risaulah, kita boleh, we can always come back later insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Puan Hazian dan kepada rakan-rakan semua, ucapkan terima kasih juga. Jadi untuk itu kita insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada panjang umur, dan kalau nak jumpa Puan Hazian carilah dia. Carilah dia dekat BNI Primera. InsyaAllah saya ada. Ataupun kontak dia melalui, sebab Puan Hazian aktif juga dekat social media biasalah kan. Boleh cari juga beliau di Facebook, cari sajalah Hazian Ghazali, adalah tu. Tapi biasalah, there's a lot of sharing, sometimes personal sharing kan. Betul. Dia tak adalah business sahaja. Jadi insyaAllah, jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Hazian, kepada yang lain semua. Terima kasih juga. Jadi kita tamatkan dulu siaran kita. Sama-sama kita
meneruskanlah sama-sama kita, insya-Allah kita teruskan apa yang kita lakukan dengan harapan time will pass lah, perkara yang ada semasa ni insya-Allah kita akan dapat lalui dengan baik. Jadi untuk itu InsyaAllah. sekian, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.